ayat 221 surah Al-Baqarah, yang mana Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu orang-orang beriman mengahwini perempuan yang musyrik hatta yu'min, sehinggalah mereka beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Taala pada malam ni dengan limpah kurnia dan keizinannya Allah pertemukan kita bersama pada malam ni dalam kuliah bulanan kita bagi mengupas berkenaan tafsir Al-Quran Al-Karim, yang mana dalam keadaan walaupun dalam keadaan negara kita yang masih tak stabil lagi, yang dilanda wabak penyakit, dalam keadaan daerah sebelah kita yang tak dibenarkan lah untuk menjalani kehidupan seharian seperti kita. Jadi alhamdulillah kita masih dapat menjalani aktiviti seharian, boleh hadir semain jemaah, boleh bekerja, boleh bertemu sahabat handai dalam keadaan kita masih dalam wabak penyakit ni. Jadi janganlah kita lupakan untuk menjaga tingkah laku kita, menjaga pergaulan kita, menjaga kesihatan kita daripada agar ianya tak merebak, dan pada masa sama menjaga akhlak dan tutur kata kita sebagai orang yang belum ditimpa musibah. Bila mana kita melihat sahabat ataupun orang yang kita kenal, kenalan kita ditimpa musibah, tak boleh bekerja, tak boleh keluar rumah, ada yang ditimpa penyakit, walaupun salah siapa sekalipun, salah pemimpin ni ke, salah rakyat biasa ke, tak kira salah siapa, tapi janganlah kita membebaskan mulut kita ni berkata apa sahaja. Jadi adab kita sebagai orang sihat kena ingat pada orang yang sakit, janganlah kita menambahkan kesakitan orang yang sakit tu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tak enak daripada mulut kita. Jangan kita lupa kita pun belum tentu lagi sihat lepas ni. Kita pun belum tentu tak diuji lepas ni. Jadi jagalah adab tutur kata, jagalah adab, doakanlah perkara-perkara yang baik
kepada sahabat ataupun saudara kita yang ditimpa musibah. Jauh. Boleh. Okay. Jadi itu berkenaan situasi semasa lah yang sedang berlaku di sekeliling kita sekarang ni. Jadi walaupun kita masih dalam keadaan selamat, tapi jangan kita berasa selesa lah. Agak-agak kalau hari-hari 300, 400. Hari ni pun 300, masih 300. Agak-agak kalau 3 hari-hari selama 2 minggu ni 300, 400. Jangan kita rasa kita pun tak menerima nasib yang sama. Seperti mana saudara ataupun sahabat-sahabat kita yang di sebelah sana. Jadi sebab itulah jangan sekali kita mendabik dada ataupun bercakap seperti orang tak pernah buat salah. Seolah-olah kita pun tidak akan diuji pada satu hari nanti. Jadi pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita yang tertangguh pada pertemuan yang lepas dalam mengupas ayat ayat 221 surah Al-Baqarah, yang mana Allah SWT telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu orang-orang beriman mengahwini perempuan yang musyrik hatta yu'min, sehinggalah mereka beriman. Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba yang beriman itu lebih mulia, lebih baik min musyrikatin, daripada perempuan yang syirik, sekalipun mereka itu lebih menarik hati kamu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan janganlah bernikah dengan lelaki yang syirik, hatta yu'minu, sehinggalah mereka beriman. Wala abdum, dan hamba lelaki yang beriman tu lebih baik, khairum min musyrikin walau a'jabakum, sekalipun mereka lebih menarik hati kamu. Jadi itu adalah ayat yang kita telah bicarakan pada pertemuan lepas berkenaan tafsir, mufradat tafsir dan juga asbabun nuzul, yang dikupas daripada ayat 221 surah Al-Baqarah, yang mana sebenarnya mana yang telah disebutkan dalam asbab nuzul. Kita ulang sikit. Ayat ni menceritakan berkenaan Mursid bin Abi Mursid, seorang sahabat Nabi SAW yang pernah bercinta dengan seorang perempuan ketika mana dia masih dalam keadaan jahiliah. Sedangkan bila mana dia menerima Islam, Mursid ni menerima Islam, masuk Islam lah. Dan dia menawan beberapa tawanan, yang mana antara tawanan tersebut adalah perempuan yang pernah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah yang membantu bersama untuk solat dan mendoakan untuk jenazah Allah yarhamah tadi. Jadi semoga urusan ahli keluarga dan jenazah dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi kita sambung pada bahagian yang kita tinggalkan tadi, iaitu dalam bab yang kita bicarakan, iaitu berkenaan perkahwinan dengan perempuan yang bukan Muslim
ataupun perempuan kafir. Jadi pada asbab nuzul ayat ni menceritakan berkenaan seorang sahabat yang bernama Murthid bin Abi Murthid, salah seorang ahli Badar. Seperti mana disebutkan, ahli Badar ni adalah golongan yang Allah redha, Allah ampunkan dosa dia yang dulu dan akan datang. Jadi Mursid antaranya, dan dia salah seorang tentera berkuda dalam perang Badar. Ada 2 orang je tentera berkuda dalam perang Badar. Perang Badar 313 orang. Perang pertama dalam Islam. Dan hanya 2 sahaja tentera berkuda dan salah seorangnya Mursid. Jadi Mursid ni ada kisah dia, iaitu kisah dia ketika mana dia pernah bercinta dengan seorang perempuan musyrikin ketika masih jahiliah dulu. Tatkala bila dia Islam, dan Islam pun telah menang dalam peperangan Badar dan berjaya menawan beberapa orang tawanan, antaranya bekas kekasih lama dia. Jadi bila ditawan, lantas perempuan ni bertanya kepada Mursid, wahai Mursid, adakah kamu ni masih bujang? Tidakkah kamu mahukan aku lagi? Maksudnya dia mengingatkan kepada Mursid berkenaan cinta, kisah percintaan lama dia, kisah percintaan lama mereka. Jadi Mursid sebenar pun masih cinta pada perempuan, masih sayang dan masih nak mengahwini perempuan. Tapi katanya kepada perempuan ni, bukanlah aku tak nak kahwin dengan kamu, tetapi Islam telah menjadi penghalang untuk kita bersama. Jadi kata perempuan ni, takkan tak ada perasaan cinta tu lagi dalam hati, takkan tak langsung tak ada rasa nak buat juga, nak kahwin juga. Jadi sebab Mursid ni sebab sayang, bila dah sayang, lagi-lagi dah lama bercinta, jadi Mursid pun bertanyalah kepada Nabi SAW berkenaan apakah bolehkah kalau dia berkahwin kembali dengan perempuan yang mana dia ni tidak masuk Islam, kekal dalam agama dia, tapi adakah boleh bagi mereka ni untuk dikahwinkan? Jadi maka turunlah ayat ni. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang musyrik hatta yu'min, sampailah mereka ni beriman. Wala amatum mu'minatun, hamba yang beriman tu lebih mulia, lebih kata tinggi darjat di sisi Allah berbanding perempuan yang musyrik, sekalipun perempuan yang musyrik itu lebih cantik, lebih menarik hati kamu. Jadi ini antara asbab nuzul ayat ni. Tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti menafikan ini asbab nuzul dia. Dia kata ini bukan asbab nuzul ayat ni. Kisah Mursid ni dia asbab nuzul bagi ayat yang lain. Ayat yang disebut adalah az-zani la yankihu zaniyatan aw musyrikatan. Lelaki yang berzina la yankihu, tidak boleh berkahwin melainkan illa zaniyatan aw musyrikah, melainkan dengan perempuan yang berzina dan juga perempuan yang musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha, dan perempuan yang berzina tidak boleh berkahwin, la yankihuha illa zanin aw musyrik, melainkan dengan lelaki penzina juga dan juga lelaki yang musyrik. Kata Imam Suyuti, cerita tadi tu bukan asbab nuzul. Maksudnya ada pandangan kata tu asbab nuzul, tapi Imam Jalaluddin kata bukan. Cerita Mursid tadi adalah asbab nuzul bagi tak boleh orang beriman kahwin dengan perempuan penzina ataupun sebalik. Jadi itu khilaf lah nak kata. Tapi berkenaan kahwin dengan penzina ni, dia adalah khilaf ulama sebenarnya. Yang dimaksudkan tak boleh kahwin ni, az-zani, lelaki penzina, tak boleh kahwin dengan perempuan yang beriman melainkan dengan penzina juga, ataupun dia berkahwin dengan perempuan musyrik
Apa maksud ni? Yang dimaksudkan di sini adalah penzina yang tak bertaubat. Maksud dia kalau dah bertaubat, dia tak ada kes lah. Dia tak termasuk dalam ayat ni. Maksudnya kan ada yang kata tak boleh kahwin. Maksudnya dia pernah berzina dulu, jadi aku tak boleh kahwin lah. Tak, tu bukan maksud dia. Yang dimaksudkan sini adalah lelaki penzina ataupun perempuan penzina yang tak bertaubat. Maksudnya dia masih syok lagi buat benda tu, masih tak rasa nak berubah lagi. Tiba-tiba dia nak kahwin pula dengan perempuan baik. Yang ni ada perbahasan dia. Setengah mazhab, seumpama mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab kita Syafi'i berpendapat ini mengatakan bahawa hukum dia adalah harus sebenarnya, tak haram, bukan haram. Tapi mazhab Imam Ahmad mengatakan haram. Haram lelaki ataupun perempuan penzina berkahwin dengan lelaki ataupun perempuan yang Muslim, yang baik. Ini pandangan mazhab Imam Ahmad. Tapi mazhab lain, jumhur termasuk mazhab kita, hukum dia harus, cuma makruh lah. Dia makruh, tak elok lah. Maksud kalau kita ada anak perempuan, contoh anak perempuan baik, tiba-tiba yang melamar anak perempuan kita tak tengok agama dia, kita tak kisah pun. Yang kita nampak, dia ni kaya ni, mas kahwin dah janji awal lah nak bagi 1 juta. Jadi dia dah tak kisah, alah dia ni rupanya penzina, tapi tak kisahlah, lepas ni boleh berubah, kita anggapkan macam tu. Jadi kalau kita kahwinkan juga anak kita dengan lelaki macam ni, hukum dia makruh, tak baik lah. Sebab kita tak melihat agama pada orang yang kita nak ambil sebagai menantu. Jadi setengah pandangan mengatakan cerita murtid ni bukan asbab nuzul dia. Yang dikatakan asbab nuzul, kata Imam Suyuti, adalah kisah berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang pernah syahid dalam perang Mu'tah. Yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ceritanya, Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang perempuan hamba yang berkulit hitam, yang mana pernah Abdullah bin Rawahah ni dia pukul hamba dia ni, hamba perempuan ni pukul sampailah dia ni rasa bersalah. Dan dia tak tahu nak tebus macam mana kesalahan dia. Tak tahu adakah dia perlu minta maaf macam tu ataupun seumpama dengan dia. Jadi tanya Abdullah bin Rawahah kepada Nabi SAW, menceritakan berkenaan perasaan bersalah dan macam mana nak, orang kata ni adalah sikap sahabat ni, cepat rasa bersalah, cepat nak berubah. Ni sahabat. Jadi tanya pada Nabi, macam mana nak betulkan masalah ni, nak betulkan balik keadaan. Jadi Nabi SAW tanya balik kepada Abdullah bin Rawahah, wahai Abdullah, apa yang dia buat kat rumah? Apa yang biasa dia buat? Jadi kata Abdullah, dia ni pernah sembahyang, pernah mengucap, pernah dia kata. Dia ni juga pernah puasa, tapi aku tak tahu agama dia. Mungkin kita akan anggap Abdullah bin Rawahah tak tahu yang ini Islam lah. Tapi ini awal Islam, sahabat banyak tak tahu. Sahabat banyak, semua bermula daripada tak tahu kepada tahu. Jadi kita dah tahu, memang tak ada masalah. Sahabat tanya sebab memang tak tahu. Jadi mereka ni mulia, sahabat ni mulia sebab jadi asbab pada syariat, membawakan kefahaman kepada kita, kefahaman yang mudah kepada kita. Dia bagi tahu, pernahlah sembahyang tapi tak tahulah agama dia. Jadi kata Nabi SAW, wahai Abdullah, dia ni dah Islam lah. Dia ni memang perempuan yang Muslim, hamba kamu tu. Jadi Abdullah pun buat keputusan bagi menebus kesalahan dia. Dia pun membebaskan hamba dia dan dia berkahwin dengan hamba dia. Keputusan drastik, ambil keputusan nak kahwin dengan hamba pula. Bukannya merdeka kan, bahkan kahwin. Jadi tindakan Abdullah ni
diketahui ramai pihak termasuklah musyrikin. Lantas mereka mengejek-ngejek Abdullah bin Rawahah. Dia kata lebih kurang apa barang kan, kahwin dengan hamba. Tengok betapa ramainya perempuan cantik, betapa ramai perempuan-perempuan yang lebih menarik perhatian lelaki, tapi ambil hamba. Antara sahabat bilang Nabi, Abdullah antara panglima, panglima dalam Islam, matinya syahidnya sebagai seorang panglima antara sahabat masuk Islam awal. Tapi memilih hamba sebagai bekas hamba sebagai isteri. Jadi mereka ajak, ni orang Islam, darah orang Islam kahwin dengan hamba. Tengok berapa ramai perempuan yang lebih cantik, merdeka, tapi orang kata tapi tak jadikan setaraf dengan lelaki yang beriman. Jadi kata ataupun tohmahan kaum musyrikin ni menyebabkan Allah SWT menurunkan ayat yang telah kita baca tadi. Wala amatum mu'minatun, dan hamba yang beriman tu khairum, lebih mulia, lebih ada kelas, min musyrikati, daripada perempuan yang musyrik tu, sekalipun mereka lebih, walau a'jabatkum, sekalipun mereka lebih menarik, lebih disukai ramai. Jadi itu sebenarnya asbab nuzul bagi ayat ni. Namun perbahasan fiqh dia cerita pasal benda lain. Perbahasan fiqh dalam ayat ni adalah ceritanya berkenaan apa hukum berkahwin dengan perempuan yang syirik ni, ataupun perempuan yang kita panggil kafir. Jadi secara umum ni kita masuk ni pada bab hukum yang terkandung dalam ayat. Jadi secara umum ya, kafir ni ada bahagian, ada pembahagian yang banyak. Ada kafir harbi dan sebagainya. Tapi dia ada pecahan yang lain, yang mana secara umum satu dipanggil sebagai musyrik. Satu pecahan dia adalah musyrik. Semua jenis-jenis kafir yang lain, sama ada dia ni tak ada Tuhan sekalipun, dia tak ada Tuhan, ataupun dia ni jenis menganut fahaman komunisme, dia ni jenis apa? Jenis murtad. Apa sahaja semua kafir, dia ni termasuk dalam bahagian yang pertama, iaitu musyrik ataupun syirik. Sekalipun dia tak ada Tuhan, dia tetap syirik. Bahagian kedua adalah kafir yang dipanggil sebagai ahli kitab. Ahli kitab yang mana terdiri daripada Yahudi. Secara umumnya jumhur mengatakan ahli kitab ni adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, ataupun kita faham sekarang Yahudi dan juga Kristian. Yang mana perbezaan ni dia membawa hukum yang besar lepas tu, iaitu berkenaan hukum perkahwinan dan hukum-hukum yang lain. Ada beberapa lagi hukum yang berkaitan dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab ni adalah golongan yang memang kafir. Kita tak kata mereka ni ubah kitab, mereka ni buat benda yang dibenci Allah, mereka yang dilaknat oleh Allah. Tapi mereka tetap diiktiraf. Ada pengiktirafan tertentu dalam Islam disebabkan mereka ni masih menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Tapi mereka ni kafir. Kita tak kata mereka ni tak kafir. Kita dah sebut bahagian kafir tu ada bahagiannya. Sama macam Islam. Islam pun ada Islam yang betul-betul soleh, jaga solat 5 waktu, jaga kewajipan. Ada orang Islam tapi masih buat benda syirik, tapi tetap kita panggil dia Islam. Dia main tilik nasib contoh, itu syirik. Dia main sihir contohnya, syirik, tapi tetap kita panggil dia Islam, tapi akidah dia syirik. Tapi tetap kita tak katakan dia ni masuk golongan ahli kitab atau sebagainya. Jadi ada bahagian. Samalah orang kafir pun ada bahagian. Jadi mereka telah kafir, dan mereka memang kafir dulu dan sekarang. Dia tak ada isu ahli kitab dulu beriman, ahli kitab sekarang tak beriman. Tak. Zaman Nabi sendiri mereka dah katakan, dalam Quran dah sebut, mereka dah mengatakan bahawa innallaha thalithu thalasah. Allah tu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Mereka dah syirik. Mereka dah kata kafir sejak daripada zaman Nabi SAW sendiri. Jadi tidak ada isu lah. Dia bukan isu sama ada ahli kitab dulu dan sekarang tak sama. Dia ulama tak pernah bicarakan
Zaman salaf ahli kitabnya begini kan. Zaman khalaf begini, zaman taqaddimin, zaman mutakhir macam ni, tak ada. Ulama tak pernah bincang macam tu. Ulama bincang siapa ahli kitab tu. Jadi jumhur mengatakan ahli kitab ni adalah Yahudi dan Nasrani. Jumhur 4 mazhab. Tapi Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dia menambah ahli kitab juga adalah orang yang beriman dengan risalah yang terdahulu, tak kiralah daripada agama mana sekalipun. Contohnya daripada agama Buddha, contohnya agama Hindu. Dikatakanlah setengah pengkaji mengatakan agama-agama tersebut dulunya mendapat risalah yang benar. Sing contohnya. Siapa lagi? Ataupun dia beriman dengan kitab Zabur. Kita kalau asalnya Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat dan Injil. Tapi dia beriman dengan kitab Zabur. Ataupun dia beriman dengan suhuf Nabi Ibrahim contohnya. Jadi mereka ni, kalau ikut mazhab Abu Hanifah, mengatakan sekiranya mereka beriman dengan risalah yang asal ataupun mereka mendapat risalah yang asal, maka mereka pun termasuk di kalangan ahli kitab juga. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ni menunjukkan berkenaan haramnya, pendapat jumhur, haramnya berkahwin dengan perempuan yang menganut agama Majusi dan juga menyembah berhala dan juga seumpama dengannya. Majusi pun termasuk. Sekalipun ada pandangan kata dulu Majusi pun mendapat risalah yang benar juga, sampailah diselewengkan oleh puak mereka sendiri. Jadi yang dimaksudkan jangan kahwin dengan perempuan musyrik ni adalah bukanlah perempuan, semua jenis perempuan kafir, tapi yang dimaksudkan ni adalah perempuan yang menyembah berhala dan juga perempuan Majusi ataupun seumpama dengannya. Adapun perempuan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, boleh dinikahi. Ini adalah pendapat jumhur. Yang mana Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang lain, yang disebutkan makanan orang yang diberi ahli kitab tu halal bagi kamu. Sembelihan ataupun makanan yang diberikan oleh ahli kitab pun halal bagi kamu. Dan juga makanan kamu halal bagi mereka. Ini yang disebut dalam surah Al-Ma'idah. Yang mana menyebutkan bahawa mereka ni ada pengiktirafan tersendiri dalam Islam. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama daripada mazhab 4 khususnya. Tapi Ibnu Umar, sahabat Nabi, berpendapat bahawa berkahwin dengan ahli kitab ni hukum dia haram. So ada lagi pandangan-pandangan yang mengatakan kahwin ahli kitab ni haram. Sebab apa? Sebab bila mana ditanya oleh seorang lelaki, Ibnu Umar ditanya oleh seorang lelaki berkenaan hukum berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah SWT telah mengharamkan perempuan-perempuan yang musyrik untuk dikahwini, sebagaimana dalam ayat wala tankihul musyrikat. Allah mengharamkan wala tankihul musyrikat, ayat tadilah, jangan kahwin dengan perempuan musyrik. Allah telah mengharamkan. Dan aku tidak melihat, kata Ibnu Umar, aku tak melihat kesyirikan apa yang paling besar di sisi Allah SWT melainkan orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Orang yang mengatakan Uzair sebagai Tuhan. Jadi itu adalah syirik yang lebih besar. Bila mereka mengaitkan Allah di dalam pengabdian mereka. Maksudnya memang sembah patung syirik. Apa lagi? Sembah pokok syirik. Tapi bagi Ibnu Umar, sahabat Nabi,
dia bagi dia berpandangan orang yang mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan ataupun Uzair tu anak Tuhan, itu adalah terlebih syirik. Maka pandangan Ibn Umar mengatakan bahawa ahli kitab pun termasuk golongan yang diharamkan untuk dikahwini lelaki Muslim. Jadi ini pandangan minoriti ulama dan juga pandangan yang diimani ataupun dipegang oleh Syiah. Syiah pun berpegang Syiah Imamiyah. Syiah ni pecahan terbesar ya. Kita faham Syiah ada Syiah Imamiyah ataupun Imamiyah ni nama lainnya Ja'fariyah. Ja'fariyah Imamiyah sama lah. Satu lagi Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Satu lagi Syiah Ismailiyah. Ni 3 pecahan besar. Tapi daripada 3 Syiah ni dia berpecah banyak lagi. Dah beratus-ratus pecahan dah. Kalau kata zaman sekarang ni memang tak tahulah. Dah banyak sangat pecahan. Tapi pecahan utama 3. 3. Dan fatwa yang jelas daripada 2 iaitu Imamiyah dan kebanyakan ulama Zaidiyah, Syiah Zaidiyah mengatakan bahawa haram. Juga haram berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Maka ini adalah pandangan yang bertentang dengan pandangan jumhur ulama mazhab 4. Jadi ini adalah pandangan Syiah. Jadi kalau kita koreksi baliklah fatwa-fatwa Syiah ni sebenarnya banyak pening, terutama dalam munakahat ni memang banyak pening. Antaranya kalau nak cerai contohnya, nak cerai tak boleh lelaki menceraikan perempuan tu melainkan dengan ada saksi. Contoh. Ini menyulit kan? Azan. Oh, tak dengar. Okey. Jadi pandangan yang mengatakan haram berkahwin dengan perempuan ahli kitab ni adalah pandangan minoriti, pandangan terpencil, ataupun paling banyak pun disokong oleh Syiah. Jadi walaupun banyak pandangan daripada Syiah, tapi kita kena tahu Syiah ni banyak pening dia. Banyak batil lah. Terutama dalam bab munakahat. Sebab apa? Sebab contoh kita boleh ambil, hatta dalam perkahwinan yang sah, kalau dalam urusan nak cerai sekalipun, mereka menyulitkan keadaan dengan mengatakan bahawa tak sah mana-mana penceraian selagi tak ada saksi. Yang ni tak ada. Tak ada dalam mana-mana hukum hakam fiqh. Nak cerai masih ada saksi. Maksud kalau suami tu melafazkan cerai dan tak ada saksi, maka cerai tu tak sah. Melainkan ada 2 orang saksi. Jadi menyulitkan. Sedangkan ironinya bila kita tengok dalam bab nikah mut'ah. Nikah yang famous di kalangan Syiah. Dalam bab ni mereka bukan sahaja nak kahwin pun senang. Kata bahkan nak cerai pun senang. Hanya dengan satu akad sahaja. Contohnya, aku berkahwin dengan kau dengan mas kahwin sekian-sekian, contoh RM500 untuk 3 malam, dan selepas 3 malam cerai. Maksudnya semudah tu. Sebab tu setengah ulama mengatakan nikah gaya ni adalah sama je macam melanggan pelacur. Langgan pelacur bayar RM500 untuk 3 malam. Bagi tahu je, sama macam akad nikah Syiah. Jadi ini antara pandangan terpencil lah sebenarnya. Walaupun banyak pandangan ni disokong kuat oleh Syiah, tapi ini adalah pandangan yang batil. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Kita ada sedikit dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam-imam ahli sunnah. Kenapa pandangan keharusan berkahwin ni adalah pandangan yang kuat. Itu akan kita bicarakan dalam pertemuan akan datang. Dan kita akan sebut juga akan datang kenapa keharusan berkahwin dengan perempuan ahli kitab ni kata bukanlah satu gesaan yang kuat untuk dilaksanakan di negara kita khususnya. Kenapa tak ada orang kahwin dengan ahli kitab yang sekarang? Kenapa? Jadi benda ni kita akan sebutlah
apa perkaitannya dengan hukum dan apa perkaitannya dengan undang-undang kat Malaysia ni khususnya. Jadi wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.